Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Nazirah binti Syahrudin, nombor matrik 1180769. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan e-book yang saya dah buat bertajuk Pejuang Saham Free Cash Flow, iaitu aliran tunai bebas. Jadi dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani, alhamdulillah dengan berkat bantuan daripada Allah, berkat sokongan daripada ibu dan ayah, berkat bimbingan daripada Profesor Madya Dr. Noradli Rizwan Shah dan juga bantuan rakan-rakan, alhamdulillah saya telah berjaya menyiapkan e-book Pejuang Saham berkenaan dengan free cash flow, yang mana pada awalnya saya tidak pernah terfikir pun untuk menyiapkan buku ini dengan jayanya. Masya Allah, alhamdulillah ini adalah merupakan pencapaian yang pertama yang telah saya capai, iaitu berjaya menghasilkan e-book. Dan semoga dengan penghasilan buku ini, e-book ini dapat memberikan manfaat kepada ramai orang di luar sana, dan mudah-mudahan uh, pahala dalam penyiapan usaha dalam penyiapan buku ini dapat disalurkan kepada kedua orang tua saya, insya-Allah, sebagai sahabat akhirat. Jadi jutaan terima kasih saya ucapkan kepada khususnya kepada pensyarah, iaitu Prof. Dr. Adli, yang mudah-mudahan Doktor dirahmati Allah selalu dan diberkati dalam apa jua keadaan dan berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Okey, baik. Jadi untuk isi kandungan buku ini, jadi insya-Allah perkara yang akan dikupaskan dalam e-book pada kali ini adalah, yang pertama sekali adalah berkenaan dengan pengenalan free cash flow. Kemudian dalam bab 2 kita ada perbezaan antara cash flow dan juga free cash flow, aliran tunai operasi dan juga aliran tunai bebas. Kemudian juga ada subtopik mengenai memahami aliran tunai operasi, cash flow. Kemudian subtopik yang ketiga adalah memahami free cash flow. Uh, Iaitu memahami aliran tunai bebas itu sendiri. Kemudian dalam bab yang ketiga, saya menceritakan berkenaan dengan contoh kiraan cash flow versus free cash flow. Kemudian dalam bab yang keempat, cara menentukan free cash flow yang baik. Kemudian yang keenam adalah kesimpulan, dan akhir sekali adalah rujukan. Jadi sebagai pengenalan untuk free cash flow, iaitunya adalah aliran tunai bebas. Aliran tunai bebas ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah free cash flow, merupakan satu ukuran prestasi kewangan yang dikira dengan aliran tunai operasi tolak perbelanjaan modal. Free cash flow menunjukkan tunai yang boleh dijana atau dihasilkan oleh sesebuah syarikat setelah menggunakan wang yang diperlukan untuk mengekalkan atau mengembangkan asetnya. Selain itu, free cash flow juga adalah penting kerana ia membolehkan sesebuah syarikat mengejar peluang yang dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Tanpa tunai, ianya sukar untuk membangunkan produk baru, membuat pengambil alihan, membayar dividen serta mengurangkan hutang. Jadi untuk formula free cash flow seperti berikut, iaitu new income tambahkan dengan amortization, bahagi dengan depreciation, tolak dengan changes in working capital, dan tolakkan lagi dengan capital expenditure. Maka daripada situ kita akan dapat free cash flow. Dan free cash flow juga boleh dikira dengan mengambil aliran tunai operasi, iaitu cash flow, tolakkan dengan perbelanjaan modal. Jadi perolehan yang boleh diliputi dengan pemalsuan perakaunan, namun ianya lebih sukar untuk memalsukan aliran tunai. Bab 2 adalah berkenaan dengan perbezaan antara free cash flow dan juga cash flow, aliran tunai bebas versus aliran tunai operasi. Baik, so yang pertama sekali adalah free cash flow. Jadi free cash flow adalah tunai yang dihasilkan daripada operasi perniagaan kebiasaan sesebuah syarikat setelah menolak wang yang dibelanjakan untuk perbelanjaan modal. Perbelanjaan modal ataupun capex, capital expenditure, untuk jangka masa pendek adalah pembelian aset tetap jangka masa panjang seperti harta, tanah, bangunan, loji dan juga peralatan.
Baik, manakala cash flow pula adalah aliran tunai operasi adalah tunai yang dihasilkan daripada operasi ataupun aktiviti perniagaan biasa. Aliran tunai operasi menunjukkan sama ada syarikat menghasilkan aliran tunai positif yang cukup untuk menjalankan perniagaan dan mengembangkan operasinya. Free cash flow dan aliran tunai operasi sering digunakan sebagai alat kai ukur ketika membandingkan pesaing dalam industri yang sama atau standing. Aliran tunai operasi dan free cash flow adalah metrik penting ketika meneliti dan menilai syarikat yang sedang dipertimbangkan untuk pelaburan. Baik, seterusnya nota penting iaitu yang pertama, aliran tunai operasi mengukur tunai yang dihasilkan oleh operasi perniagaan syarikat. Manakala free cash flow pula adalah tunai yang dihasilkan syarikat dari operasi perniagaannya setelah tolak dengan perbelanjaan modal. Kemudian, aliran tunai operasi memberitahu pelabur sama ada syarikat mempunyai aliran tunai yang mencukupi untuk membayar bil mereka. Manakala free cash flow pula memberitahu pelabur dan pemiutang bahawa syarikat mempunyai tunai yang mencukupi untuk membayar balik pemiutang, membayar dividen dan saham belian balik iaitu buyback shares. Memahami aliran tunai operasi. Aliran tunai operasi adalah metrik penting kerana ia menunjukkan kepada pelabur sama ada syarikat mempunyai dana yang mencukupi untuk membayar bil atau perbelanjaan operasi. Dengan kata lain, syarikat tersebut mesti ada lebih banyak aliran masuk operasi daripada aliran keluar tunai agar syarikat dapat berdaya maju dari segi kewangan dalam jangka masa panjang. Okey, baik. Batasan aliran tunai operasi. Terdapat had atau batasan untuk menggunakan aliran tunai operasi ataupun kita panggil sebagai cash flow sebagai metrik aliran tunai. Ia adalah penting untuk menentukan sumber aliran tunai syarikat. Sebagai contoh, syarikat meningkatkan aliran tunai untuk suku tahun tersebut kerana menjual aset seperti peralatan. Dengan kata lain, syarikat yang mempunyai aliran tunai yang meningkat tidak semestinya lebih menguntungkan. Malah ia juga tidak bermaksud penjualan atau pendapatan syarikat meningkat. Sebagai tambahan, syarikat yang menghasilkan penjualan besar dari pelanggan akan menyebabkan peningkatan hasil dan pendapatan. Walau bagaimanapun, pertambahan hasil tidak semestinya meningkatkan aliran tunai. Sebagai contoh, jika syarikat mengalami kesukaran untuk mengumpulkan bayaran dari pelanggan, aliran tunai operasi akan terjejas dan memberikan kesan negatif. Oleh sebab itu, penting bagi para pelabur untuk menganalisis aliran masuk dan keluar aliran tunai operasi dan menentukan sumber datangnya wang tersebut dan dari mana ia masuk. Kemudian kita masuk kepada subtopik memahami free cash flow. Okey, jadi bagi pelabur tidak ada jumlah tunai yang disenaraikan dalam penyata kewangan syarikat yang menyatakan jumlah tunai yang tepat yang akan mereka terima kerana memiliki saham syarikat. Aliran tunai bebas ataupun free cash flow mewakili aliran tunai yang sedia ada untuk semua pelabur sebelum wang tunai dibayar untuk membuat pembayaran hutang, dividen atau pembelian semula saham. Kemudian, free cash flow biasanya dikira sebagai aliran tunai operasi syarikat setelah kita tolak dengan sebarang pembelian modal. Perbelanjaan modal adalah dana yang digunakan syarikat untuk membeli, meningkatkan dan memelihara aset fizikal termasuk harta benda, bangunan atau peralatan. Atau dengan kata lain, free cash flow bukan sahaja membantu pelabur menentukan sejauh mana syarikat menghasilkan tunai dari operasi perniagaan mereka, bahkan juga mengetahui jumlah tunai yang dipengaruhi oleh perbelanjaan modal. Free cash flow juga kita dapat tafsirkan sebagai baki tunai setelah pembiayaan projek untuk mengekalkan atau mengembangkan aset. Baik, kemudian yang pertama adalah free cash flow dan juga dividen. Okey, jadi jumlah aliran tunai yang ada biasanya digunakan untuk mengira kemungkinan syarikat dapat melunaskan pembayaran dividennya. Dividen adalah pembayaran tunai kepada pelabur sebagai ganjaran kerana memiliki saham tersebut. Sekiranya syarikat menghasilkan aliran tunai bebas ataupun free cash flow yang melebihi pembayaran dividen, ia mungkin dilihat sebagai baik bagi para pelabur. Baik, yang kedua, free cash flow dan pemiutang. Free cash flow mengukur aliran tunai yang tersedia untuk diedarkan kepada semua pemegang sekuriti syarikat termasuk pemiutang. Bank yang memberi pinjaman kepada syarikat mahu syarikat dapat menghasilkan free cash flow sehingga syarikat dapat membayar semula hutang.
Namun sekiranya syarikat ingin meminjam sejumlah wang tambahan daripada bank mereka, pemberi pinjaman akan menggunakan free cash flow untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat dibayar oleh syarikat. Pemberi pinjaman akan tolak pembayaran hutang semasa dari free cash flow untuk menentukan jumlah aliran tunai yang ada untuk membayar pinjaman tambahan. Okay, kemudian subtopik yang ketiga, batasan free cash flow. Terdapat batasan untuk free cash flow termasuk syarikat yang mempunyai pembelian modal yang ketara. Sebagai contoh, beberapa industri yang mempunyai modal yang intensif dan rapi seperti industri minyak dan gas. Syarikat minyak mesti membeli ataupun melaburkan sejumlah besar modal dalam aset tetap seperti mesin, peralatan pengerudian. Akibatnya, aliran tunai boleh menjadi tidak konsisten dari semasa ke semasa kerana perbelanjaan tunai ini diperlukan. Ianya adalah penting bagi pelabur membandingkan free cash flow antara syarikat dan industri yang serupa. Tidak relevan untuk membandingkan free cash flow syarikat pemasaran yang tidak mempunyai pembelian modal atau aset tetap yang signifikan. Okay, baik. Jadi untuk bab yang ketiga, kita masuk kepada contoh kiraan antara cash flow dan juga free cash flow. Okay, jadi untuk yang pertamanya adalah cash flow, aliran tunai operasi. Jadi di bahagian bawah penyata aliran tunai ini, kalau kita dapat lihat contoh di sebelah kanan, muka surat sebelah kanan tu, surat 37, kita dapat melihat bahawa Panasonic membawa lebih 623,312 juta tunai dari kunci kira-kira dan 105,752 juta pendapatan bersih atas keuntungan dari penyata pendapatan. Sebaik sahaja perbelanjaan operasi sehari-hari ditolak, barulah sampai ke bahagian aliran tunai operasi syarikat. Okay, kemudian kita sambung. Panasonic mencatatkan aliran tunai operasi sebanyak 120,642 juta ringgit Malaysia. Yang mana kalau kita dapat lihat dalam di sebelah kanan, bahagian bawah, net cash generated from operating activities. Dalam bulatan merah tu 120,642 juta. Itu adalah aliran tunai operasi syarikat Panasonic ni. Dan jumlah aliran tunai operasi merangkumi aktiviti operasi harian seperti pembelian inventory dengan harga 751 juta, perdagangan dan penghutang akaun iaitu account receivable sebanyak 20,504 juta ringgit yang merupakan wang yang terhutang kepada Panasonic oleh pelanggannya untuk penjualan yang ditempah. Kemudian ia termasuk juga dengan perdagangan dan hutang lain iaitu payable sebanyak 18,900 juta yang merupakan wang yang dihutang oleh Panasonic kepada pembekal dan juga penjual. Kemudian free cash flow. Panasonic melabur dalam harta benda, bangunan dan peralatan dengan jumlah pembelian aset sebanyak 54,386 juta ringgit. Pembelian tersebut adalah perbelanjaan tunai. Okay, kita mengetahui bahawa aliran tunai operasi syarikat adalah sebanyak 120,642 juta ringgit. Hasilnya, free cash flow Panasonic adalah 66,256 juta untuk tempoh tersebut yang mana kita dapat nilai tersebut dengan tolakkan net cash generated from operating activities iaitu 120,642 aliran tunai operasi syarikat tu kita tolakkan dengan perbelanjaan tunai, pembelanjaan syarikat tersebut iaitu cash flows from investing activities tu tolakkan dengan nilai sebanyak 54,386 juta ringgit. Jadi kita akan dapat hasil free cash flow untuk Panasonic pada tahun 2019 ni adalah sebanyak 66,256 juta ringgit Malaysia. Kemudian penjelasan lebih lanjut berkenaan kiraan free cash flow, aliran tunai bebas. Iaitu free cash flow dapat dikira dengan bermula daripada aliran tunai dari kegiatan operasi, operating activities pada penyata aliran tunai kerana jumlah ini telah disesuaikan pendapatannya untuk perbelanjaan bukan tunai dan perubahan dalam modal kerja iaitu changing in working capital. Okay, kalau kita dapat lihat contoh di sebelah kanan pada muka surat 43, ini adalah formula aliran tunai bebas ataupun free cash flow yang mana cash flow from operating activities tambahkan dengan interest expense, kemudian kita tolakkan dengan tax shield, kemudian tolakkan lagi dengan capital expenditure, capex, maka kita akan dapat jumlah free cash flow. Kemudian penyata pendapatan dan kunci kira-kira juga boleh digunakan untuk kita mengira free cash flow iaitu dengan EBIT iaitu earning before interest,
tambahkan dengan non-cash expense, tolakkan dengan change in current assets, tolak dengan current liabilities, kemudian tolakkan pula dengan capital expenditures, capex. Jadi kita akan dapat free cash flow. Alright, kemudian pada muka surat 45, faktor lain daripada penyata pendapatan, kunci kira-kira dan juga penyata aliran tunai juga boleh digunakan untuk mencapai pengiraan yang sama. Sebagai contoh, jika EBIT tidak diberikan, pelabur dan dapat memperoleh pengiraan yang betul dengan cara yang berikut. Okey, jadi sekiranya tidak dinyatakan EBIT dalam penyata aliran tunai, jadi kita boleh kira dengan cara net income tambahkan dengan interest expense, tolakkan dengan tax shield on interest expense, tambahkan dengan non-cash expense iaitu depreciation dan juga amortization, tolakkan dengan change in current assets, tolakkan dengan current liabilities, tolakkan juga dengan capex. So kita akan dapat free cash flow. Okey, baik. Jadi untuk yang bab keempat, kita akan masuk kepada cara menentukan aliran tunai bebas, free cash flow yang baik. Jadi kebanyakan laman web kewangan akan memberikan ringkasan free cash flow ataupun grafik trend free cash flow untuk kebanyakan syarikat awam. Walau bagaimanapun, cabaran sebenar tetap ada yang mana banyak syarikat dengan free cash flow yang sangat positif akan mengalami trend saham yang tidak memberangsangkan dan sebaliknya juga boleh berlaku. Jadi dengan menggunakan trend free cash flow, ia dapat membantu untuk mempermudahkan proses analisis. Prinsip yang boleh kita pinjam dari penganalisis teknikal adalah memberikan perhatian pada corak output asas dari masa ke semasa dan bukannya nilai mutlak free cash flow, keuntungan ataupun penjualan semata-mata. Pada dasarnya, trend free cash flow positif harus dikaitkan dengan corak harga saham positif secara purata jika harga saham adalah fungsi dari asas yang mendasari. Jadi pendekatan yang biasa digunakan untuk mengukur risiko adalah dengan menggunakan kestabilan trend free cash flow. Sekiranya trend free cash flow untuk tempoh 4 sehingga 5 tahun stabil, maka kemungkinan trend kenaikan saham cenderung tidak akan terganggu pada masa akan datang. Walaupun begitu, corak free cash flow yang sangat berbeza dibandingkan dengan corak pendapatan dan penjualan menyifatkan bahawa kemungkinan besar prestasi harga yang lebih buruk pada masa akan datang. Okay, baik. Jadi bahagian ini saya akan menerangkan berkenaan dengan bagaimana kita hendak melihat trend free cash flow dalam TradingView. Jadi untuk step yang pertama adalah pertama sekali kita mestilah buka TradingView di laman sesawang Google dan juga kita buka laman syarikat mana yang kita hendak lihat. Okay, jadi kemudian kita klik pada bahagian atas yang berbentuk graf bar iaitu metrik asas untuk stok ataupun kita panggil sebagai fundamental metric for stocks. Baik, kemudian step yang kedua setelah kita klik pada fundamental metric for stocks tu, kemudian kita typekan pula free cash flow pada carian. Kemudian kita klik pada perkataan free cash flow tersebut. Setelah mana kita search pada carian itu perkataan free cash flow, kemudian dia akan keluar perkataan free cash flow tu yang berwarna biru. Kalau kita dapat lihat di muka surat 57 tu. Okey, kemudian kita klik pada perkataan annual di sebelah kanan. Ini sekiranya kita klik annual sekiranya anda hendak lihat free cash flow secara tahunan. Namun sekiranya anda hendak lihat secara kuartal, maka boleh klik pada free cash flow quarterly. Kemudian step yang keempat, maka bolehlah kita setelah mana kita klik untuk step-step yang sebentar tadi, maka kita akan dapat lihat trend free cash flow dalam TradingView. Jadi kalau kita boleh lihat dalam untuk step yang keempat ni, kalau kita lihat anak panah yang pertama tu, okay, yang itu adalah line free cash flow untuk annual, secara tahunan. Kalau kita nampak dia adalah straight line. Dan kemudian kalau kita nak tengok free cash flow secara kuartal, ianya di bahagian atas yang mana kita boleh lihat trend free cash flow secara kuartal adalah fluctuates, naik turun untuk Panasonic pada tahun 2019. Jadi sebagai kesimpulannya, free cash flow berfungsi sebagai pengukur prestasi kewangan sesebuah syarikat. Free cash flow menunjukkan berapa banyak wang yang ditinggalkan syarikat dari operasinya, iaitu wang tunai yang dapat digunakan untuk mengejar peluang meningkatkan nilai pemegang saham. Walau bagaimanapun,
nilai mutlak daripada nilai free cash flow tidak menceritakan keseluruhan prestasi syarikat. Anda harus mengetahui dari mana wang tunai itu berasal dan bagaimana syarikat menggunakannya. Sama ada mereka membelanjakan wang ini dengan berkesan untuk operasi seperti memberi dividen, pembelian balik, buyback shares, ataupun pemerolehan dan lain-lain. Akhir sekali, syarikat yang mempunyai free cash flow yang negatif secara konsisten dan berterusan mungkin menjadi tanda amaran awal bagi para pelabur. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.